menghalalkan arak ni tuan-tuan. Sekarang orang-orang Wahabi dah mula menghalalkan arak, white wine. Dia kata boleh untuk masak. Dan sekarang ni dia kata yang jadi arak tu, dia kata suci arak, kerana itu perubahan yang berlaku secara tersendiri atau perubahan yang berlaku secara natural. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadrat al-anbiya wal mursalin wassalatu wassalam. Ila hadrat al-awliya was salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal ila hadrat walidina wa khususan ila Syekh Uthman Jalaluddin Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'd. Kita menyambung bacaan kitab Ad-Durratun Nafi'ah fi Ashratis Sa'ah, yakni kitab yang membicarakan tentang tanda-tanda kiamat yang telah dikarang oleh Syekh Uthman Jalaluddin Penanti, iaitu beliau ini adalah pengasas kepada pondok Manabi'ul Ulum di Penanti Bukit Mertajam, ataupun juga disebut yang lebih tepat Pondok Kubang Ulu. Kita lebih banyak mendengar kitab Pondok Kubang Ulu. Dan sempat juga saya berhenti di pondok ini belajar sebelum melanjutkan pelajaran ke Mesir pada tahun 80-an. Namun pada ketika itu tidak sempat bertemu dengan pengasas pondok ini, Syekh Uthman Jalaluddin. Namun bertemu dengan anak beliau, Haji Saleh Uthman Jalaluddin. Tuan Guru Haji Saleh ini mempunyai dua kerakyatan, dua warga negara, satu di Malaysia dan satu lagi di Arab Saudi. Kerana Syekh Uthman Jalaluddin ini adalah orang yang lama menetap di Makkah Al-Mukarramah. Kalau tak silap saya, beliau adalah anak murid kepada Tok Genali di Kelantan, yang meminta beliau balik ke Pulau Pinang untuk buka pondok. Beliau ini adalah orang berasal daripada Kelantan,
bukan orang penanti, bukan orang seberang perai, tapi berasal daripada Kelantan. Dan sebab saya bertemu dengan anak beliau, Syekh Haji Saleh Penanti, dan juga Tuan Guru Haji Abdul Wahab, yang mana beliau itu adalah menantu kepada menantu anak Tuan Guru Syekh Osman Jalaluddin Penanti. Tuan Haji Abdul Wahab ini seorang yang luar biasa kealimannya, dan di antara luar biasa beliau, kitab-kitab yang ditulis oleh, yang dibaca oleh beliau tidak bertanda. Kalau orang pondok kata tidak berdabit. Dabit itu apa? Yakni buku itu dibaca di hadapan guru dan ditandakan. Kembali dhamir. Kembali dhamir ni apa kita nak tulis dalam bahasa Melayu? Ataupun marja' dhamir. Ganti namanya tu kembali kepada siapa? Jadi biasanya orang mengaji kitab pondok ni, bila dia adanya, mesti di situ ada nombor. Nombor 1, 2, 3 sampai 10. Nombor 1. Nanti jumpanya lagi nombor 2. Nya lagi nombor 3. Nya itu kembali ke mana? Kembali kepada siapa? Muhammad, ataupun kembali kepada Omar. Kepadanya, nya apa? Nya Muhammad. Kepadanya, nya Omar. Dan di antara keistimewaan Tuan Guru Haji Abdul Wahab ini, beliau mampu mengajar kitab yang dikarang oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, iaitu kitab Fathul Wahab. Kitab Fathul Wahab ini terkenal dengan bahasa apa kita kata lucu-lucu lah. Dhamir yang kembalinya satu batu. Bukanlah sampai satu batu. Tapi nak kata marja' dhamir, tempat dhamir itu kembali, nya tu kembalinya jauh. Jauh, kadang-kadang sampai dua baris. Kadang sampai 3 baris, kadang sampai 4 baris. Jadi kalau seorang itu tidak mahir membaca kitab Fathul Wahab, bening tuan-tuan ya, tak boleh faham. Tak boleh faham. Dan sekarang ini saya rasa kadang-kadang kot ada orang boleh mengajar kitab Fathul Wahab, dah hampir-hampir seperti pupus. Tak ada orang berkemampuan mengajar kitab Fathul Wahab di dalam Malaysia lah. Di Fatani mungkin masih lagi ramai. Di Fatani misalan, ataupun di negara-negara Arab mungkin ada lagi, bukan ada, memang ramailah. Tapi kalau di Malaysia ni, wah, nak cari orang boleh mengajar kitab Fathul Wahab ni memang sulitlah. Sempatlah juga saya mengaji dengan beliau, sikitlah, tak dan habis tuan-tuan ya. Menadah pada setiap kali sembahyang subuh, selepas subuh. Jadi kitab ini tuan-tuan ya, dikarang oleh Syekh Osman Jalaluddin Penanti. Kita telah membaca sampai pada muka surat 29. Ini kira kuliah tahunan lah tuan-tuan ya. Setahun, 2 tahun yang dulu kita baca, dan sekarang ni kita baru nak sambung balik lah selepas 2 tahun. Saya punya kitab pun tertinggal di bumi Kenyalang tuan-tuan. Itulah macam Prof kata, kita ada 2 warga negara. So ada satu tertinggal di sana. Mujur saya belik-belik di rumah tu ada satu naskah yang masih belum berbinding. Jadi alhamdulillah dapatlah juga saya melihat kitab ini terlebih dahulu. Baik, pada muka surat 29 ini kenyataan segala alamat kiamat yang pertengahan. Artinya belum hujung lah tuan-tuan ya. Maka senya ia sedang zahir segala di merata negeri dan kampung, dan senya tidak
terkurang, ia bahkan makin bertambah. Ni payah baca tulisan Jawi ni tuan-tuan. Terkurang, ia bahkan makin bertambah, hingga jadi cukup dan tamam, yakni sempurna. Ia dan berhimpun sekalian alamat yang tersebut itu di dalam bahagian yang ketiga daripada alamat yang hampir dengan qiyamah, di dalam penggal yang kedua. Apa maksud yang penggal yang kedua ni saya tak dapat nak tangkap lagi tuan-tuan. Apa dimaksudkan dengan penggal yang kedua? Maka alamat-alamatnya yang pertengahan itu ataupun ini amatlah banyak. Maka disebutkan di sini setengah sahaja. Setengah pun saya tengok alamat kiamat tu mencecah sampai saya rasa dekat 40-50 alamat kiamat punya lah banyak tuan-tuan, Dan ini adalah dari jalan muka syafah ataupun mu'jizah yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan pada Nabi dapat melihat apa yang akan berlaku nanti. Jadi dengan cara mu'jizah, Nabi mengatakan begini dan banyak apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadi kenyataan pada hari ini. Maka alamat-alamat yang pertengahan ini amatlah banyak, maka disebut di sini setengah sahaja. Yang pertama, jadi kepala bagi kaum itu orang-orang yang hina. Yang hina juga kerana sabda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada berdiri kiamat itu hingga adalah orang yang kecelaan, yakni orang yang hina, dan orang-orang yang bodoh itu dijadikan kepala. Jadi kepala bagi manusia seperti yang telah jatuh sekarang. Dan sabda Nabi pula akan ada pada akhir zaman datang di atas manusia oleh sesuatu masa bermula orang yang sabar di atas agamanya itu amatlah susah, seperti sabar orang yang memegang di atas bara api. Telah riwayat akan hadis ini oleh Tirmidzi. Bermakna ini hadis diibaratkan daripada ketiadaan tolong-menolong di atas hal agama seperti yang telah jatuh di zaman sekarang ini. Sekira-kira jika diminta tolong di atas perkara agama, sangatlah payah. Bersalah-salahan jika diminta tolong di atas perkara maksiat, maka banyak segala orang-orang yang setuju dan suka. Ini alamat yang pertama tuan-tuan, di mana orang-orang yang hina, ataupun dengan bahasa lain orang-orang yang tidak baik tuan-tuan, diangkat menjadi ketua atau menjadi kepala. Ini telah terang tuan-tuan, pada hari ini banyak mimpin-mimpin yang corrupted tuan-tuan, diangkat menjadi ketua, menjadi pemimpin. Banyak mimpin yang tak reti agama dilantik menjadi pemimpin. Dan terkadang orang yang tak tahu agama diletakkan tempat untuk menjaga agama. Yang anti agama diletakkan duduk di tempat agama. Dan terkadang orang-orang yang membawa fahaman yang bertentangan dengan ahli sunnah dilantik di tempat yang very critical, seperti jadi menteri contohnya tuan-tuan, ataupun jadi timbalan menteri misalnya, daripada orang-orang yang bawa fahaman yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ataupun akidah yang benar. Ini semua telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta ditulis di sini, dan orang-orang yang bodoh dijadikan kepala. Dijadikan kepala ataupun dijadikan ketua. Dan kemudian apabila dibenarkan orang yang dusta, dan apabila didustakan akan orang yang benar. Jadi orang yang
pembohong, penipu dibenarkan, yang bercakap benar disalahkan. Orang yang bawa fahaman-fahaman yang tak betul, yang cakapnya bohong, diangkat masuk ke televisyen, keluar di stesen-stesen televisyen. Orang yang benar membawa fahaman yang benar dituduh ekstrim. Macam saya, dituduh ekstrim, pelampau. Ustaz Mahfuz, ekstrim kata mereka. Kenapa? Ustaz Mahfuz anti dengan Wahabi. Anti Wahabi itu bukan masalah saya, masalah memang telah dicatat dalam kitab-kitab ulama supaya kita menentang ajaran-ajaran yang sesat. Tak kira apa pun, Syiah ke, liberal ke, Wahabi ke, wajib ditentang oleh para alim ulama. Dan sekiranya para alim ulama berdiam diri, maka laknat Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka. Idza zahara al-bid'ah aw sabbu ashabi falyudhhir al-alim ilmahu faman lam yaf'al dhalika fa alayhi la'natullah wal malaikatu wan nasu ajma'in. Apabila zahir ahli bid'ah atau segala macam bid'ah dan golongan-golongan yang mencerca para sahabat, ataupun dalam hadis itu kata ashabi, yakni sahabat-sahabat, maka orang alim wajib bangun, wajib menyatakan kebenaran, wajib menjelaskan perkara ini kepada masyarakat. Sekiranya orang alim tak bangun, tak memberitahu, fa alaihi la'natullah, maka laknat Allah ke atasnya, dan laknat para malaikah, dan juga laknat manusia sejagat. Jadi tak apalah, saya walaupun diketepikan mungkin oleh manusia, tapi mudah-mudahan saya terlepas daripada laknat Allah dan laknat para malaikah, walaupun kita mungkin tidak senang oleh setengah pihak kerana menyatakan perkara-perkara yang benar. Jadi ini disebut oleh Nabi di antara tanda-tanda kiamat, orang yang dusta akan diangkat, yang bercakap benar akan ditolak. Dan alamat yang ke-10, bersabda Nabi SAW, apabila jadi amanah daripada orang yang khianah, dan apabila jadi khianah daripada orang yang amanah. Artinya ditaruhkan kepercayaan kepada orang yang khianah dengan dimuliakan mereka itu dan dijadikan pembesar daripada mereka itu. Maka yang dikatakan khianah itu iaitu orang yang tidak ada pada jalan agama yang suci, yakni jalan Allah Ta'ala dan Rasul, dan dihinakan orang yang amanah. Ini begitu tuan-tuan, yang amanah, yang bercakap jujur, yang tidak ada tolerate dalam perkara-perkara yang bersifat khianah, orang macam ini ditolak, diketepikan. Dan orang yang khianah, yang itu pula naik tuan-tuan, yang itu pula naik. Kadang-kadang kita geram juga tengok keadaan tu tuan-tuan, tapi itulah dia tanda-tanda kiamat tuan-tuan. Nabi dah kabur, dah beritahu akan jadi begini. As-sadiq wal masduq, Nabi itu yang benar lagi dibenarkan. Jadi bila Nabi sebut pasti berlaku. Jadi orang yang khianah, ataupun bahasa kita kata khianat, dimuliakan mereka itu dan dijadikan pembesar daripada mereka itu. Banyak kan pembesar-pembesar dalam negara ini yang khianat terhadap rakyat. Duit patut sampai pada rakyat, masuk dalam poket dia. Sangatlah ramai pada hari ini, sehingga sekarang ini sudah muncul rasuah buster. Ya. Kenapa tuan-tuan? Rasuah pada hari ini telah menjadi satu perkara yang seakan-akan tidak dapat dipisahkan daripada orang politik ataupun mereka juga yang terlibat dengan jawatan-jawatan di dalam negara, atau penjawat awam ataupun sesiapa juga, seakan-akan tidak dapat dipisahkan. Rasuah sudah jadi macam pakaian pada hari ini. Maka orang yang khianah dijadikan pembesar, jadi orang besar, jadi pemimpin. Ini semua telah diberitakan oleh Nabi SAW.
Orang yang betul, yakni jalan agama Allah dan Rasul dengan tidak mengikut segala aturan-aturan dan jalan daripada mereka itu, yakni orang-orang yang amanah daripada pihak tabiatnya dan cakapannya dan perbuatannya, dan apabila dijadikan perhubungan pergi mari serta berkasih sayang dengan segala orang yang jauh-jauh dan yang bukan rahim, yakni adik-beradik, seperti yang telah jatuh sekarang. Jatuh tu maksudnya yang telah berlaku pada hari ini. Kerana ini tulisan orang-orang dulu ni tuan-tuan, ya. Dia berdasarkan kalam Arab, ibarat dalam kalam Arab. Ibarat yang digunakan dalam kalam Arab, kama waqa'a fi hadzal zaman. Kama waqa'a tu maknanya jatuh. Tapi dalam bahasa yang lebih moden maknanya berlaku. Sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Jadi orang dulu dia menulis bahasa Melayu mengikut lenggok bahasa Arab. Terjemahan daripada bahasa Arab. Jadi orang lebih mengutamakan kawan daripada yang ada hubungan silaturrahim. Adik-beradik tidak diendahkan, kawan lebih besar daripada adik-beradik. Inilah zamannya tuan-tuan. Yang ke-11, bersabda Nabi SAW. Nombor berapa? 2. Muka surat 30. Masya Allah, saya berlompat ke tuan-tuan? Betul lah, saya berlompat lah. Inilah pasal masalah tidak banding ni tuan-tuan. Nanti betul-betul. Saya telah melompat tuan-tuan, ya. Betul-betul. Maaf. Baik. Jadi tuan-tuan, ya, orang yang berpegang pada agama pada akhir zaman ini, pada muka surat 30 baris yang atas, payah nak bersabar, kerana berpegang dengan agama ini seperti menggenggam bara api. Macam genggam bara api. Berapa lama boleh tahan tuan-tuan? Kalau orang genggam api, kena api je, lepaslah tuan-tuan, kan? Jadi begitulah orang memegang agama pada akhir zaman, sangatlah sulit, sangatlah payah tuan-tuan, ya? Amat susah seperti sabar orang yang memegang di atas bara api. Telah riwayat akan hadis ini oleh Tirmizi. Bermakna ini hadis diibaratkan daripada ketiadaan tolong-menolong di atas hal agama, seperti yang telah jatuh di zaman sekarang ini. Sekira-kira jika diminta tolong atas agama, sangatlah payah. Bersalahan jika minta tolong di atas perkara yang maksiat. Banyak segala orang-orang yang setuju dan suka. Kalau perkara maksiat, laju je tuan-tuan, kan? Ramai orang tolong. Tapi kalau perkara yang bersifat agama, susah betul tuan-tuan, ya, susah. Jadi orang agama ni dia kena sabarlah. Kerana memang orang yang buat jalan agama pada akhir zaman ni sulit. Sangatlah sulit. Kerana pembantu dan penolong itu payah tuan-tuan, ya, payah. Saya masa bergerak di Sarawak dah 2 tahun lebih tuan-tuan, ya. Tak ada sangat orang menolong kita tuan-tuan, ya. Tak ada sangat orang menolong kita. Jadi kita ni jadi macam buka beluka lah tuan-tuan, ya. Buka beluka. Macam buka beluka. Kena tebang pokok dan sebagainya. Cuma selepas 2 tahun lebih ni, masuk tahun yang ketiga, nampaknya mula dah ada sedikit kesedaran. Sedikit berputik kesedaran. Dan mula ada orang yang mula kita kata backup lah sikit pada perjuangan membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana bumi Kenyalang ni, walaupun Wahabinya tidak kuat seperti di tanah Semenanjung ini, namun Wahabi di bumi Kenyalang ni macam anak-anak. Dia merayap, duduk dalam tiang tuan-tuan. Nampak tiang kukuh? Rupa-rupanya semua dah
Orang Jawa kata dah keropos dalamnya. Haji Ismail kan tahu ke keropos? Habis dah berlubang-lubang dalam dia. Tunggu masa nak rebah je tuan-tuan. Ya? So jadi jalan agama ni memang sulit tuan-tuan. Ya? Payah orang nak bantu kita. Tapi kalau perkara-perkara yang tidak baik tu, laju je tuan-tuan. Ya? Yang kedua, baca Quran orang yang fasik. Orang yang fasik-fasik. Kerana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pada akhir zaman beberapa orang yang jahil dan orang yang fasik membaca Quran walhal tidak tahu mereka itu apa suatu daripada hukum agama yang tersebut dalam Al-Quran. Jadi baca Quran sedap tuan-tuan ya, tapi tak tahu apa kandungan Al-Quranul Karim. Bahkan mereka itu dengan meninggal perkara yang wajib di atas mereka itu seperti sembahyang, puasa dan lain-lainnya, dan memperbuat mereka itu akan perkara yang ditegahkan pada syarak daripada segala maksiat yang telah riwayat akan hadis oleh Abu Nuaim. Jadi tuan-tuan ya, baca Quran sedap tapi tak faham isi kandungan Al-Quranul Karim dan tidak beramal dengan Al-Quranul Karim. Sangatlah banyak. Di Malaysia ni pun banyak yang rupa itu tuan-tuan ya. Betapalah di negara-negara yang luar. Ini Nabi beritahu banyak yang baca Quran tapi fasik-fasik. Dan jahil tentang isi kandungan Al-Quran. Jadi kadang kita tengok ramai pada hari ini menghafal Al-Quran. Belajar tentang bagaimana qiraat membaca Al-Quran. Handal qiraat. Tapi hukum hakam dalam Quran tidak diambil berat. Dan juga masalah apakah akidah dalam Al-Quran itu juga tak diambil berat. Namun masyarakat kita kadang-kadang ialah bila tengok orang tu ustaz, al-hafiz dan sebagainya, masyarakat kita menyangka orang ini tahu semua hal. Lebih-lebih lagi kalau hafaz Quran. Dia ingat ini al-hafiz takkan tak tahu. Ya, al-hafiz pun ada, al-habis pun ada juga tuan-tuan ya. Al-habis ni tak dapat apa-apa lah tuan-tuan. Dia menghafal Quran, dia tahu Quran bacaan, tapi apa yang terdapat dalam Al-Quran dia tak tahu apa isi kandungan. Dan yang ketiga, bersabda Nabi SAW, apabila banyak jatuh perkataan dan percakapan yang keji-keji dan memutus silaturrahim adik-beradik dan sahabat-sahabat daripada ziarah, kirim salam, kirim surat atau lainnya daripada sesuatu yang jadi perhubungan dengan mereka itu, yang ialah membawa kepada kasih mesra dan diperbuatkan khianat atas orang yang amanah dan diperbuatkan amanah akan orang yang khianah. Telah meriwayat akan hadis ini oleh At-Tabarani daripada Anas, khadim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan ya. Perkataan-perkataan, percakapan-percakapan yang keji-keji. Mungkin kita ni orang ahli masjid tak adalah kotor-kotor cakapnya tuan-tuan. Tapi kita tengok remaja kita di luar sana. Macam mana tuan-tuan ya? Yang tak sembahyang dan sebagainya. Cakapnya kotor-kotor tuan-tuan ya. Keji-keji tuan-tuan ya yang mereka ucapkan. Jarang dah sekarang anak-anak yang kita kata beradab, bersopan, kata orang Kelantan berjuruh. Nak cari remaja berjuruh ni susah. Yang banyak remaja, innalillah tuan-tuan ya, rosak tuan-tuan. Rosak. Dan hubungan kasih sayang antara kaum kerabat juga sudah tidak penting lagi pada hari ini tuan-tuan ya. Saya tengok seperti di bumi Sarawak ni, satu di antara keistimewaan mereka, hubungan silaturrahim kaum kerabat ini sangat kukuh tuan-tuan ya. Itu kelebihan di sana. Cousin, second cousin, sangat rapat. Cousin di sana seperti adik-beradik. Ada pula kelebihan. Tanya Syam. Syam dia tahu. Tapi Syam pun dah tinggalkan bumi Kenyalang tak tahu berapa puluh tahun. Dah jadi orang Bukit Jelutong.
Walaupun asal daripada bau kan. Orang bau ni jauh daripada kucing. Aku nak sampai bau pun mujahadah juga tuan-tuan ya. Kerana jalan dia masya-Allah. Masya-Allah tuan-tuan ya, jalan dia. Orang di Sarawak, di antara keistimewaannya sangat rapat. Cousin ni very close tuan-tuan ya, macam adik-beradik. Bila ada kematian semua datang tuan-tuan ya. Yang cousin jauh-jauh bau bacang semua datang tuan-tuan. Dan mereka mengadakan tahlil arwah, kendur arwah. Wah, macam orang kahwin tuan-tuan. Macam orang kahwin, siap buka kemah semua. Ini satu keistimewaan di sana. Tapi saya fikir kalau Sarawak ni lagi 15-20 tahun mungkin pun jadi macam Semenanjung juga. Cousin dah tak hirau. Sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Di Semenanjung ni kadang adik-beradik pun jauh. Betapalah cousin dan sebagainya, lagilah jauh tuan-tuan ya. Dan ini di antara alamat-alamat qiyamah. Dan yang keempat, bersabda Nabi SAW, apabila jadi besar sehari bulan seumpama 2 hari, maka telah jatuh zaman sekarang ini. Apa maksudnya? Maksudnya bulan tu besar, keluar besar, padahal awal bulan. Tapi bulan tu nampak besar macam dah 2 hari, sedangkan baru 1 hari. Ini juga di antara tanda-tanda qiyamah. Jangan kita raya misalnya contoh kan, tengok-tengok bulan dah besar, ataupun puasa kita tengok-tengok bulan dah besar, walaupun 1 hari tapi dah macam 2 hari. Ini juga di antara tanda-tanda qiyamah. Dan yang kelima, telah zahir di zaman sekarang ini beberapa perkara di merata-rata tempat kampung dan di merata-rata negeri. Banyak hujan. Hujan banyak, tapi sedikit tumbuhannya. Ini hujan memang banyak tuan-tuan ya. Tapi wallahu a'lam bissawab. Bagi orang yang duduk lama 70-80 tahun, macam mana dulu Prof ya? Banyak hujan tak dulu? Saya tak boleh nak beza ni tuan-tuan ya, banyak hujan ni. Adakah zaman-zaman dahulu kurang banjir dan sekarang ni banyak banjir? Kurang pasti tu saya. Kena tanya orang-orang lama. Adakah ada perbezaan antara hujan pada satu ketika dahulu dan sekarang? Banyak orang yang qari Quran, pandai baca Quran serta berlagu-lagu, walhal tidak faham suatu apapun daripada ayat-ayat itu, hanya dijadikan seperti serunai sahaja. Inilah tuan-tuan pada hari ini, orang bermegah-megah dengan bacaan Al-Quran, dijadikan seperti halua telinga. Bukan dinilai dari sudut pengertian, kefahaman, bagaimana untuk dihayati dan diamalkan. Ini berlaku. Dan ini saya rasa tuan-tuan pun boleh nampak kan? Boleh nampak perkara ini. Dan sedikit ulama fiqh, kerana masing-masing daripada manusia berhadapan dengan mencari pekerjaan dunia. Jadi orang-orang yang alim fiqh sangatlah sulit. Kita kata satu Shah Alam ni berapa kerat, orang yang tahu alim fiqh ni tuan-tuan ya, kurang sangat-sangat, sedikit orang yang alim dalam masalah fiqh. Kerana apa? Kerana manusia berhadapan dengan mencari pekerjaan dunia dan kemegahannya, dan meninggal daripada mencari pekerjaan dunia dan kemegahannya, dan meninggal daripada mencari pekerjaan agama dan kemegahan akhirat. Sehingga boleh kita menyaksikan di zaman sekarang ini, di dalam 1000 orang boleh dikatakan seorang jua pun payah yang ada menuntut ilmu agama. Ini satu kenyataan lah tuan-tuan ya, satu kenyataan. 1000 orang nak cari seorang yang menuntut agama pun sudah menjadi sulit. Kerana masing-masing mengikut sekehendak hati mereka itu daripada mencari pekerjaan dunia dan kemegahannya. Memanglah sekarang ni orang megah tuan-tuan ya. Kalau dia bagus main bola, dikagumi sangat tuan-tuan ya.
Contoh kita kata Salah lah, Liverpool tuan ya. Salah tu sangatlah diagung-agungkan tuan ya. Salah pada hari ini kalau pergi ke mana juga negara Arab diangkat macam raja tuan ya, macam raja. Raja pun turun tuan ya. Dan raja pun berbangga kalau dapat selfie dengan Salah. Bukan Salah bangga dapat selfie dengan raja. Raja bangga dapat selfie dengan Salah. Pemain bola begitu besar tuan-tuan ya, kedudukan dia. Ada kepenghargaan orang-orang yang menghabiskan masa dengan ilmu agama? Ada? Kurang tuan-tuan ya, kurang. Orang mengajar agama ni seakan-akan pada hari ini tidak ada satu penghargaan. Dianggap semua mengajar agama ni tak ada apa-apa tuan-tuan ya. Orang Sarawak kata si ada apa-apa. Si ada apa-apa. Kalau pakar-pakar, doktor, wah itu sangat-sangat dibangga-banggakan. Tuan-tuan janganlah berkecil hati kan. Semua yang ada di sini bukan penuntut agama. Jadi janganlah tuan-tuan berkecil hati, tapi alhamdulillah tuan-tuan mau duduk dalam majlis agama, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keuzuran pada kita yang sejak daripada kecil menghabiskan masa untuk pengajian dunia, tapi namun di akhir-akhir kita cinta dengan surau, cinta dengan pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima keuzuran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kesabaran di ketika usia kita menjelang asar. Kita coming back, berpatah balik untuk mempelajari agama. Tapi cuma yang sedihnya kadang-kadang bila dah lewat baru nak cari agama, dia tersasar tuan-tuan. Patut dia pergi jumpa tok guru yang betul, dipilihnya guru yang sesat. Jadi kita rasa sedih lah. Rambut dah putih, masa dah menjelang maghrib, alih-alih pergi mengaji dengan Wahabi tuan-tuan. Allah kesian tuan-tuan ya. Awak dah lewat, awak masa dah terlalu suntuk, alih-alih tercari ustaz yang mengajar Tuhan berjisim, bertempat di langit, duduk bersela di atas arasy. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malang tuan-tuan ya, malang. Malang, sangat-sangat malang. Jadi kenapa jadi begitu? Kerana orang lebih banyak mencari pekerjaan dunia dan kemegahan. Waffaqana ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita semua ya Allah. Dan alamat yang keenam, bersabda Nabi SAW, apabila hilang segala orang yang salih, satu lapis, kemudian daripada satu lapis dengan dimatikannya dan tinggal mereka itu sedikit-sedikit sahaja. Maksudnya satu generasi ke satu generasi lah. Generasi-generasi ulama ni banyak dah tak ada tuan-tuan. Yang banyak alamak pada hari ini tuan-tuan ya. Ulama dah banyak meninggal tuan-tuan. Kita sekarang nak cari ulama yang salih, yang benar-benar yang dikatakan ulama ul akhirah, ulama akhirat ni sangatlah sulit tuan-tuan ya, sangatlah sulit. Yang bersepah-sepah ulama dunia, iaitu ulama dunia, yang membesar-besarkan dunia dan tidak membesarkan akhirat. Ini yang banyak tuan-tuan ya. Jadi orang-orang salih satu lapis, kemudian daripada satu lapis satu generasi kepada satu generasi dimatikan. Dan tinggal mereka itu sedikit-sedikit sahaja. Seperti tinggal sedikit rambut daripada rambut-rambut yang banyak pada kepala seseorang itu. Jadi botak tuan-tuan. Sudah tak ada rambut lagi. Macam itulah keadaan alim ulama pada hari ini, nak cari dah susah dah. Payah. Kita kata negeri Selangor dulu tuan-tuan, zaman saya kecil-kecil, umur 10 tahun, 5 tahun. Banyak ni tok-tok guru besar di Selangor ni tuan-tuan ya, yang dikenali sebagai kiai-kiai. Sangat ramai tuan-tuan. Kiai yang handal-handal dan keramat di negeri Selangor ni tuan-tuan ya. Negeri Selangor ni bukan takat kiainya saja keramat, sultannya pun keramat tuan-tuan.
Maha dahsyat ni tuan-tuan ya. Sultan Alauddin kalau tak silap saya, keramat tuan-tuan, dan menulis kitab-kitab agama tuan-tuan. Dan kitab-kitab agama tu ada sampai sekarang dicetak. Kiai di Jalan Kebun ada satu kiai Seri Rambut, Kiai Ali. Keramat dia tuan-tuan ya. Keramat. Di Sungai Pinang ada kiai, di Sejangkang ada kiai, di mana? Di Bukit Naga ada kiai, di mana lagi? Banyak tuan-tuan kiai di Negeri Selangor ni. Sehingga dibukukan bukan baru-baru, sudah beberapa tahun yang lalu saya diminta untuk menulis satu biografi kiai. Tapi saya tengok dalam tu tebal begitu, ramai kiai. Orang-orang alim di seluruh negeri Selangor. Mereka ini orang-orang yang salih, yang menghabiskan masa hidupnya dengan mengajar agama lillahi ta'ala. Sekarang satu kiai pun tak ada tuan-tuan. Habis dah kiai. Habis dah tuan-tuan ya. Tak ada lagi pondok di Negeri Selangor. Mana ada pondok? Pondok semua sudah pupus. Pondok Derian banyak dah tuan-tuan. Pondok Derian, pondok di Sawah Padi itu banyak. Pondok mengaji itu dah kurang. Tetapi saya pergi ke Aceh, saya tengok pondok Masya Allah tumbuh macam cendawan tuan-tuan. Dan di Aceh orang alim masih ramai, maksiat kurang, dan orang takut tuan-tuan di sana untuk buat kerja-kerja jahat. Kerana sekarang ni pula dijalankan undang-undang ta'zir. Kalau tak betul, buat kerja-kerja pelik ditakzir. Macam orang perempuan naik motor terkangkang, ditakzir di sana. Orang perempuan kena naik di sebelah tuan-tuan ya. Di sana. Apa lagi? Pakai pakaian-pakaian ketat, ditangkap, ditakzir, dipakaikan kain yang longgar. Di sana ulama masya-Allah masih ramai lagi tuan-tuan. Dan pondok-pondok tumbuh macam cendawan. Saya rasa 5 km satu pondok, 10 km satu pondok. Sangatlah banyak tuan-tuan ya. Baik. Jadi digambarkan seperti rambut di atas kepala. Kita kata dah tinggal sikit-sikit je rambut. Begitulah keadaan orang alim ulama pada hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari. Dan yang ketujuh, bersabda Nabi SAW, tiada berdiri qiyamah hingga adalah orang yang zahid, yang zuhud, dan orang yang wara' itu buat-buat sahaja, bukan hakikat zahid dan bukan hakikat wara'. Begitulah yang didampak pandang pada setengah-setengah manusia di zaman ini, di zaman kita ini. Tak ada lagi orang zuhud dan orang wara'. Zuhud ni apa tuan-tuan? Zuhud ni orang yang tidak cintakan dunia. Dunia tu tidak berada dalam hati. Walaupun mungkin dia kaya, duit banyak, tapi duit tu tidak terlekat di dalam hati. Dia ada 100,000, tapi tak terlekat di dalam hati. Kalau ada orang susah, dia bagi. Ada orang miskin, dia bagi. Orang memerlukan, dia bagi. Tidak terlekat. Itu zuhud tuan-tuan. Zuhud tu bukan maksudnya tak pakai selipar, pakai baju lusuh. Bukan begitu tuan-tuan ya. Orang zuhud ni orang yang dunia tidak terikat di dalam hatinya. Dia ringan dengan dunia ni. Seperti kita kata para imam besar, di antaranya Imam Malik, seorang yang zuhud, orang yang kaya, tetapi masya-Allah tuan-tuan ya, sangat pemurah. Jadi orang zuhud pada hari ini kalau ada pun hanya riak, menunjuk-nunjuk. Yang zuhud betul-betul sudah tak ada tuan-tuan. Dan juga orang yang wara' juga sudah tak ada. Kalau ada wara' pun hanya sekadar riak, menunjuk-nunjuk macam orang wara'. Sudah tak ada. Wara' ni apa tuan-tuan? Wara' ni orang yang sangat menjaga daripada jatuh dalam batas-batas yang haram. Dia sangat menjaga. Maksudnya, kalau benda-benda yang syubhah, maka orang wara' dia tidak akan terjebak.
dia akan berusaha mengelakkan diri daripada jatuh dalam syubhah. Kerana syubhah itu boleh jadi halal, boleh jadi haram. Jadi orang wara' dia tak mau. Dia mesti buat apa-apa must be clear, halal. Ataupun dihukumkan boleh dalam syarak. Kalau masih syubhah samar, orang wara' mereka tak mau terjebak. Kerana bila terjebak boleh jadi halal, boleh jadi haram. Orang wara' contohnya tuan-tuan, dalam kitab Sirus Salikin didatangkan satu misal seperti seorang yang melepaskan senjata pada binatang seperti anak panah yang tajam dan terkena pada binatang buruan itu. Tapi binatang buruan itu selepas terkena anak panah itu masih lagi berlari dan melanggar pokok, jatuh dan mati. Orang wara' dia tak makan perburuan yang seumpama ini. Kerana boleh jadi binatang itu mati disebabkan terlanggar pokok dan bukan disebabkan kena panah yang tajam yang telah dilepaskan itu. Jadi di antara halal dan haram, orang wara' dia tak mau. Kerana boleh jadi haram, boleh jadi, orang wara' tak mau dia tuan-tuan. Contoh dia makan di kedai mi, dia tak tahu mi ni mi Cha ke mi Melayu, dia tak tahu, dia tak makan tuan-tuan. Maaf. Kerana apa? Kerana kalau mi Cha dia dah kuat, mungkin najis mi ini. Kerana orang yang non-Muslim, mereka itu tidak tahu babat taharah, cara bersuci. Bukan resis tuan-tuan ya. Ini bukan resis. Tapi kalau orang tak faham agama, dia kata resis. Ini isu halal dan haram. Kita orang Islam tidak makan makanan yang dibuat oleh orang kafir, bukan kerana resis, tapi kerana agama. Kerana agama menyuruh kita makan yang halal dan yang suci, halalan tayyibah. Jadi kalau macam orang kafir, mereka tidak tahu tentang taharah. Mereka tidak tahu air musta'mal, air mutlaq, air mutanajjis, dan mereka tidak menganggap binatang-binatang yang bernajis sebagai najis. Seperti anjing, seperti babi, dan mereka menganggap itu biasa-biasa saja, seperti daging lembu, cuci dengan sabun, hilang, okeylah. Pada kita, anjing dan babi itu tetap juga najis, walaupun tangan yang terkena dengan anjing dan babi itu tetap juga najis, walaupun telah dibasuh dengan sabun. Kerana undang-undang agama perlu dibasuh dengan air tanah, kan? Jadi orang yang wara', dia tak mau tuan-tuan ya, dia tak mau. Macam dia tengok ada buah durian yang mengalir di atas sungai, dia tak makan tuan-tuan. Kerana dia tak tahu ini durian siapa punya. Mungkin orang sebelah punya, mungkin aku punya. Kecualilah orang yang tuan tanah tu dia tahu rupa durian dia. Ini durian aku, macam ni rupanya. Confirm betul. Orang wara' baru dia makan. Tapi kalau tidak jelas halalnya, maka orang wara' tidak akan mau terjebak di dalam syubhah. Tapi bagi kita ni bukan wara' ni tuan-tuan ya. Kita ni apalah tuan-tuan ya. Jauh sangat daripada wara' ni. Kita kalau ikut hukum fiqh ni tuan-tuan, kalau kita tak nampak ada sesuatu yang meragukan, maka dihukumkan halal. Ini dari sudut hukum fiqh. Tetapi orang yang mengikut hukum fiqh ini, kalau dia mahu jadi orang yang lebih bersih, maka hendaklah berhati-hati. Bukan sekadar kita tengok, oh tak ada babi, so halal lah. Tak bolehlah begitu tuan-tuan ya. Dia juga kena jaga. Kalau dirasakan bimbang, owner kedai ini non-Muslim, maka dia pun mengelakkan diri. Itu adalah lebih baik. Kenapa tuan-tuan? Kerana banyak kedai Muslim. Dan kedai Muslim itu sendiri masih syubhah. Kedai Muslim itu sendiri masih syubhah.
terkadang dia menggunakan bahan-bahan yang diproses oleh orang non-Muslim. Contohnya dia pakai kicap-ca, dia pakai tahu cuca, dia pakai apa lagi, bahan-bahan daripada buatan non-Muslim dan sebagainya. Dan kadang setengah-setengah bahan itu tidak suci ataupun tidak bersih, tuan-tuan, ya. Ini pun masalah, tuan-tuan. Jadi kalau orang Melayu sendiri pun masih syubhat, betapalah orang yang non-Muslim. Lebih-lebih lagi daripada itu. Kita di sini ni tak berapa terasa, tuan-tuan, ya, perkara ni. Kalau tuan-tuan duduk di Sarawak, air berat juga, tuan-tuan. Cuba pergi ke Sibu, tuan-tuan. Di Kuching ni, tuan-tuan, macam Semenanjung. Pergi ke Sibu, air pening kita, tuan-tuan. Saya pergi ke mana? Ke Sibu. First time, manalah tempat aku nak makan. Aduh, kata. Akhirnya pergi cari mi segera, tuan-tuan, pergi masak dalam hotel, tuan-tuan. Tak berani kita nak makan di kedai. Sebab muka pun lebih kurang aja, tuan-tuan, kan? Di Sibu, mana lagi Syam yang bahaya? Sibu, Bintulu, banyak orang Islam. Dan banyak lagi tempat-tempat di sana yang sulit kita nak makan, tuan-tuan, ya? Baik. Jadi kalau ada pun orang warak, orang yang buat-buat warak. Kalau ada pun orang zuhud yang buat-buat zuhud. Nak cari orang yang betul-betul warak dan zuhud pada zaman ini, wah, hampir-hampir tak ada lagi, tuan-tuan, ya. Hampir-hampir tak ada. Kecualilah kita pergi di tempat-tempat seperti di Yaman, mungkin ada lagi orang-orang yang seumpama itu. Kalau di Malaysia ni agak sulit dah, tuan-tuan, ya. Nak cari orang yang betul-betul warak dan zuhud. Yang ke-8, sikit lagi lah, tuan-tuan. Setahun sekali kan, bukan hari-hari. Kita kuliah tahunan ni, kan. Tak padan lah kalau saya mengajar setengah jam, setahun sekali. Yang ke-8, bersabda Nabi SAW, apabila anak-anak itu marah kepada ibu bapanya, artinya membuat perkara yang marah oleh bapanya, dan apabila adalah hujan itu turun, ia pada musim panas, dan banyak segala penjahat, dan banyak bunuh-bunuhan pada merata-merata negeri, dan pada merata-rata tempat, maka sekalian yang tersebut ini nampaknya sekarang telah sedang jatuh, yakni berlaku. Telah meriwayatkan akan hadis ini oleh Ibnu Mas'ud. Anak-anak yang derhaka pada hari ini sangatlah ramai, tuan-tuan, ya. Zaman-zaman orang-orang kita dulu tua-tua, kan, zaman-zaman saya kecil, anak takut dengan bapa, anak takut dengan mak. Sekarang bapa takut dengan anak. Sudah terbalik, tuan-tuan, kan. Dulu anak takut sebab apa? Ayah-ayah zaman dahulu sangatlah garang, tuan-tuan, ya. Ada kontrol 100% anak. Tak betul, berbiratlah belakang, tuan-tuan, ya. Kena sesah dengan kayu. Anak takut, walaupun dulu-dulu punya anak ni tidaklah sejahat mana. Jahatnya apa? Terjun lombong, terjun sungai, itu dah kira jahat tu, tuan-tuan. Pergi main guli sampai satu hari tak balik, main gasing satu hari tak balik. Itu jahat budak dulu. Tapi kalau balik, kena sesah, tuan-tuan, ya. Berbirat belakang. Tapi sekarang ni anak-anak pula ditakuti oleh orang tuanya. Orang tua takut, tak berani nak cakap. Kalau cakap, nanti meletup pula si anak ni, tuan-tuan, dah tak boleh tidur. Inilah zaman dia, tuan-tuan, ya. Anak-anak menjadi anak-anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Dan selain daripada itu, hujan turun ia pada musim panas. Ini musim pun dah tak menentu, kan, tuan-tuan, ya. Pada masa ini musim dah tak, patut waktu hujan tak turun hujan, pada waktu patut panas hujan pula turun. Dan berlakunya banyak penjahat
penjahat ni memanglah kita banyak pada hari ni penjahat tuan-tuan ya. Taman-taman sudah tak tenang tuan-tuan ya, semua pakai security. Gated tuan-tuan ya, kalau tak di gate, tak ada gate, mulalah macam-macam, pecah rumah sana, pecah rumah sini, banyaklah sangat. Dan banyak bunuh-bunuhan pada merata negeri. Berbunuh-bunuhan sangatlah banyak. Hari ini kalau kita tengok akhbar, hampir setiap hari berbunuh-bunuhan. Dan bersabda Nabi SAW, apabila dibenarkan orang yang dusta dan apabila didustakan akan orang yang benar. Telah meriwayatkan akan hadis ini oleh Tabarani daripada Ibnu Mas'ud. Dan yang ke-10, bersabda Nabi SAW, apabila jadi amanah daripada orang yang khianah dan apabila jadi khianah daripada orang yang amanah. Ini banyak hadis tuan-tuan ya, kadang-kadang benda ini berulang tuan-tuan ya. Tetapi ada kadang-kadang perkara-perkara yang lain. Artinya ditaruhkan kepercayaan kepada orang yang khianat dengan dimuliakan mereka itu dan dijadikan pembesar daripada mereka itu. Maka dikatakan khianat itu iaitu orang yang tidak ada pada jalan agama yang suci, yakni jalan Allah Ta'ala dan Rasul, dan dihinakan orang yang amanah, orang yang betul jalan agama Allah dan Rasul dengan tidak mengikut segala aturan-aturan dan jalan daripada mereka itu, orang-orang yang amanah daripada pihak tabiatnya dan cakapannya dan perbuatannya, dan apabila dijadikan perhubungan pergi mari serta berkasih sayang dengan segala orang yang jauh-jauh, yang bukan rahim, yakni adik-beradik, seperti yang telah jatuh sekarang. Ini kita tadi dah baca tuan-tuan ya, pasal kita terlajak pada muka surat 32. Dan yang ke-11, Nabi SAW bersabda, apabila banyak jatuh atau berlaku oleh tiap-tiap puak itu akan jadi orang yang munafik. Mulutnya menyalahi bagi hatinya. Dan apabila banyak pada tiap-tiap bandar atau pekan oleh penjahat-penjahatnya, maka telah sedang jatuh pada zaman sekarang ini merata-rata. Ini tuan-tuan ya, orang-orang yang munafik. Lain di mulut, lain di hati. Sangatlah banyak orang-orang yang seumpama ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani daripada Ibnu Mas'ud. Yang ke-12, bersabda Nabi SAW, apabila adalah seorang yang mukmin yang kamil, yang sempurna, di dalam puak itu jadi terlebih hina daripada anak kambing pada pihak tiada dihormatkan dia. Ini tuan-tuan ya, orang yang baik dihina-hina. Disebut di sini mukmin yang kamil, mukmin yang cukup baiklah tuan-tuan ya, tetapi dihinakan orang yang baik ini lebih hina daripada seekor anak kambing tuan-tuan. Ini zaman dia tuan-tuan ya, orang-orang yang baik begitu jadinya tuan-tuan. Dan yang ke-13, bersabda Nabi, apabila membaharukan pembinaan pekan dan rumah dengan pembinaan yang baharu serta ditambahkan beberapa rumah dan beberapa pekan pula, dan diruntuhkan pembinaan yang lama yang telah sedang jatuh di Mekah dan di Jeddah dan merata-rata negeri. Telah meriwayat akan hadis ini oleh Tabarani. Banyak kan binaan-binaan lama di Mekah dan Madinah diruntuhkan. Kesan-kesan peninggalan Nabi dan ahli keluarga Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in semua diruntuhkan, dibangunkan binaan-binaan yang baru. Dan yang ke-14, bersabda Nabi SAW, apabila zahir segala bunyian daripada gendang, serunai dan radio dan ini loudspeaker tuan-tuan ya. Tengok ejaan jawinya tuan-tuan ya, loudspeaker. Lam waw ta sin fa ya kafra, loudspeaker. Oh, special tuan-tuan ya. Ini zaman-zaman dulu ni tuan-tuan. Ada dia loudspeaker tuan-tuan. Dan gambus dan lainnya daripada permainan yang menyukakan segala hati yang telah jatuh merata-rata negeri dan tempat kampung-kampung. Sekarang ni sampai di Mekah pun dah ada apa? Ada apa tuan-tuan? Ada konsert tuan-tuan ya, yang dibawa
artis-artis dan penyanyi-penyanyi daripada barat. Jadi sekarang ni kita tengok bukan takat di negeri kita, hatta di tanah Saudi pun sudah habis segala macam perkara-perkara yang telah disebutkan itu telah mula naik. Jadi Saudi sekarang ni dah jadi negara macam liberal lah tuan-tuan ya. Dan zaman ini adalah zaman kegelapan bagi ulama-ulama Wahabi di Saudi. Ulama-ulama Wahabi mana yang lantang ditangkap dan disumbat ke dalam jail. Jadi orang-orang Wahabi cukup ramai sekarang yang masuk ke dalam jail. Kalau dulu ramai orang-orang daripada kalangan ulama ahli sunnah di jail. Sekarang ulama ahli sunnah boleh bersuara, boleh bercakap secara terbuka. Ulama-ulama Wahabi pula masuk ke dalam. Ini kita kata apa? Bergilir lah tuan-tuan. Ya, sebagaimana berlaku di Myanmar. Dulu orang Islam dibunuh. Sekarang orang Buddha pula dibunuh tuan-tuan. Jadi itulah dia kerja Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi SAW yang ke-15, apabila banyak segala askar perang yang sedang jatuh sekarang, yakni berlaku sekarang, askar banyak dan memperbanyakkan mengumpat orang dan membanyakkan menjatuhkan akan kemaluan orang yang sedang jatuh. Kemaluan ni maksudnya apa? Menjatuhkan aib orang lah. Bukan kemaluan tu tuan-tuan ya. Ini maksudnya aib, menjatuhkan aib orang. Sekarang kan mudah, pakai WhatsApp, pakai FB, pakai apa lagi? Instagram, dijaja satu dunia tuan-tuan ya. Punya dahsyat sekarang punya mengumpat, maha dahsyat tuan-tuan, maha dahsyat. Kalau dulu mungkin kita berdua, bertiga, berempat, paling tinggi pun sekampung tuan-tuan ya. Sekarang semua main satu dunia tuan-tuan. Mengumpat, satu dunia tahu cerita. Dan yang ke-16, sabda Nabi SAW, apabila zahirlah orang yang menghalalkan akan arak dan zahir menghalalkan makan riba dan makan suap, diletak situ dua bracket tuan-tuan, tumbuk rusuk. Tumbuk rusuk tu kiasan orang-orang dulu yang makan suap, rasuah lah tuan-tuan, yang sedang banyak berlaku sekarang. Dengan sekiranya tiada dapat membuat sesuatu pekerjaan melainkan dengan tumbuk rusuk, yakni dengan rasuah. Tak dapat tidak dengan rasuah. Dan menjadi mereka itu akan tumbuk rusuk akan hadiah dengan sebab sesuatu pekerjaan. Tepat sungguh tuan-tuan ya, apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Menghalalkan arak ni tuan-tuan. Sekarang orang-orang Wahabi dah mula menghalalkan arak tuan-tuan. White wine. Dia kata boleh untuk masak katanya. Halal katanya. Dan sekarang ni dia kata istihalah. Yang jadi arak tu, dia kata suci arak. Kerana itu perubahan yang berlaku secara tersendiri, atau perubahan yang berlaku secara natural. Dikatakan sebagai halal. Kita kata halal seperti cuka yang asalnya daripada inab, daripada anggur contohnya. Tapi perubahan seperti dikatakan babi itu halal, yang disifatkan sebagai istihalah, berubah dia punya bentuk daripada babi itu menjadi enzim, diambil dan dijadikan sebagai contoh dalam suntikan dan sebagainya. Pada mereka dia kata halal. Cuka tu daripada asal yang suci. Adapun yang digunakan daripada enzim babi itu adalah satu yang haram. It's different tuan-tuan. Asal yang haram dan asal yang halal. Tapi sekarang ni dah timbul membolehkan pakai arak untuk masak. Dah bunyilah tuan-tuan ya. Kemudian menghalalkan makan riba. Menghalalkan makan riba ni lama dah cerita ni tuan-tuan ya. Sekarang ni wallahu ta'ala alam. Tapi saya dengar dulu ada orang
mendakwa bahawasanya kalau makan riba sikit-sikit boleh, yang tak boleh banyak-banyak. Wala ta'kulur riba ad'afan mudha'afa, yang berganda-ganda tak boleh, kalau sikit boleh katanya. Begitu juga arak, yang banyak sampai mabuk tu tak boleh, kalau sikit boleh. Allahu Akbar. Inilah zaman dia tuan-tuan, ya. Riba halal. Kemudian apa lagi? Makan suap pun halal, bahkan ditukar istilah menjadi hadiah. Buat job 1 juta, okey, hadiah apa misalnya 100,000 misalnya, dia kata hadiah lah, terima kasih. Itulah nama rasuah. Hukumnya haram. Ar-rashi wal murtashi finnar, yang merasuah, yang menerima rasuah di dalam api neraka, wal'iyadzu billah. Kalau orang berpegang pada agama ni tak berani nak makan rasuah tuan-tuan, ya. Kerana rasuah itu lebih jijik lagi daripada daging babi tuan-tuan, ya. Tapi orang takut nak makan daging babi, rasuah tak takut pula tuan-tuan, ya. Padahal lebih jijik daripada daging babi. Jadi kita berhenti di pada alamat yang ke-16 ni tuan-tuan. InsyaAllah pada kuliah tahun depan ke? Tahun depan. Kita sambung yang ke-17 lah tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan panjang umur. Mudah-mudahan taklah begitu. Mudah-mudahan tak begitulah. InsyaAllah kalau panjang umur tak bulan depan, boleh kita sambunglah tuan-tuan, ya, bab yang ke-17 insya-Allah taala. Jadi maaf banyak-banyak tuan-tuan sekiranya ada salah dan silap dalam saya menyampaikan kuliah pada malam ini. Sekiranya ada benarnya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya salah dan silap datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hadis-hadis ini adalah peringatan daripada Nabi SAW pada kita semua untuk dijadikan iktibar, sebagai kita kata apa, ya, jangan kita jadi begitu, jangan kita jadi begitu. Mudah-mudahan dia akan jadi sebagai sempadan. Jangan sampai kita terbabas sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku dalam zaman kerosakan umatku, zaman hari ini umat rosak ataupun umat baik, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memakai penutup kepala ini. Yang memakai serban, jangan anggap pakai serban ini kosong. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.